Assalamualaikum dan salam sejahtera bersama-sama saya Siti Nurdiati Zaidi dalam ringkas 4 petang. Kos pengeluaran vaksin COVID-19 yang dibangunkan makmal Sinovac dari China dibayar dengan harga lebih rendah berikutan proses pembotolannya dibuat dalam negara. Demikian menurut Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Khairi Jamaluddin Abu Bakar. Beliau berkata Pharma Niaga Berhad telah diberi tanggungjawab untuk menguruskan proses pembotolan vaksin itu. Kerajaan akan mendapatkan pengiktirafan status halal bagi vaksin berkenaan sebelum ia dijangka diedarkan pada akhir Mac ini. Polis Johor menumpaskan sindiket penyeludupan dan pengedaran dadah melibatkan rampasan pelbagai jenis dadah bernilai RM125.8 juta menerusi 16 serbuan di bandaraya itu pada 9 dan 10 Januari lepas. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Bukit Aman, Datuk Razarudin Husin berkata, serbuan dilakukan Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Johor sekaligus merekodkan antara rampasan terbesar dalam negara. Serbuan turut dilakukan di 2 buah stor penyimpanan dan 2 makmal memproses dadah, 8 lelaki tempatan dan 7 wanita tempatan berusia 17 hingga 62 tahun termasuk ketua sindiket berumur lingkungan 30-an ditahan. Seorang bayi perempuan berusia 2 bulan ditemukan oleh pengasuhnya dalam keadaan tidak sedarkan diri sebelum disahkan meninggal dunia dalam kejadian di sebuah pangsapuri di Gombak, Selangor semalam. Ketua Polis Daerah ACP Arifai Tarawih berkata bayi itu dihantar oleh ibu bapanya ke rumah pengasuh berkenaan pada pukul 8 pagi. Bayi itu kemudian diberikan susu sebelum ditidurkan. Wanita tersebut mendapati bayi berkenaan tidak memberi respons ketika digerakkan. Dia bersama suaminya kemudian bergegas membawa bayi ke klinik berdekatan dan doktor mengesahkan bayi itu telah meninggal dunia. Pemeriksaan awal polis tidak menemukan sebarang kesan kecederaan pada badan bayi. Jabatan Pentadbiran Penyeliaan Perubatan dan Makanan Indonesia mengumumkan akan memberi permit penggunaan kecemasan vaksin COVID-19 CoronaVac buatan syarikat Sinovac China. Ketua jabatan itu mendedahkan ujian klinikal peringkat ketiga vaksin tersebut yang dijalankan di Bandung sudah selesai. Keberkesanan vaksin didapati melebihi 50% iaitu jumlah piawaian ditetapkan Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO. Sukan Kejohanan Liga Hoki Malaysia MHL 2021 yang dijadualkan bermula Khamis ini ditunda ke Julai atau Ogos depan. Penangguhan itu dimaklumkan oleh Pengerusi Jawatankuasa Pertandingan Konfederasi Hoki Malaysia, Datuk Seri Anil Jitsing. Sekian berita yang disunting oleh Nur Syarida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam sejahtera.